Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak Pak Dezi. Hari ini kita akan teruskan dengan kemahiran saintifik seterusnya iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Dekat sini dia bagi tahu kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena. Maksudnya dekat sini memerihalkan tu macam kita menerangkan atau menjelaskan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena. Perubahan yang berlaku pada sesuatu objek ataupun peristiwa berdasarkan perubahan parameter. Berdasarkan perubahan parameter ni adalah seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat. Bila dia sebut parameter, parameter ni kita kata pelengkap kepada pemboleh ubah lah. Contoh dia tadi disebut lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat. Nanti kita akan tengok mengikut urutan masa. Kita tengok satu contoh. Yang ini ada dalam buku teks awak, muka surat 5. Apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan pada sebatang aiskrim? Ini adalah sebatang aiskrim. Ni aiskrim potong ni. Mula-mula kita buka, kita letak atas piring. Dan piring tu diletak di bawah cahaya matahari. Dibiarkan selama 20 minit. Selepas 10 minit. Apa perubahan yang berlaku daripada aiskrim ni? Apa yang kita nampak? Perubahan yang berlaku. Dekat sini kita dah nampak aiskrim ni dah mula cair. Bentuk dia daripada penuh tadi dah jadi separuh. Ini selepas 10 minit. Seterusnya selepas 20 minit. Tambah lagi 10 minit, kita perhatikan makin kecil saiz dia dan lebih banyak aiskrim itu mencair. Ini yang kita kata kita memerihalkan, kita menjelaskan perubahan. Dekat sini, parameter yang terlibat adalah ni. Daripada besar, jadi separuh, jadi kecil. Parameter dia adalah saiz dan juga bentuk daripada bentuk cuboid berubah dah. Jadi separuh dan tak rupa bentuk cuboid dah jadi bentuk tak sekata. Tadi sekata dah tak sekata. Makin tambah masa, bentuk dia makin tidak sekata dan saiz dia makin kecil. Dekat sini perubahan dia ada dua. Iaitu tadi bentuk. Bentuk dia berubah. Dan kedua adalah saiz. Saiz dia pun berubah. Besar. Dah jadi separuh. Dan makin mengecil. Ini setakat ni boleh dapat. Kita teruskan. Kita tengok murid ni bagi tahu cikgu dia perubahan yang berlaku tu. Aiskrim sudah berubah bentuk. Saiznya juga mengecil. Betul ke tak? Betul kan? Tadi daripada bentuk segi empat tepat ni cuboid bentuk 3 dimensi dia berubah. Bentuk dia dah jadi tidak sekata.
Okey, dan akhirnya tak nampak dah bentuk cuba aisal. Dan saiz dia pun daripada besar semakin kecil dan makin kecil. Okey. Jadi cikgu dia jawab, jadi perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Okey, tadi cikgu dah sebut parameter dekat situ adalah bentuk dan saiz. Okey. Okey, kawan dia tanya pula, apakah perhubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa dalam penyiasatan di atas? Okey, dia nak tahu pula hubungan. Yang ini kita nak buat, perhubungan ruang dan masa. Okey, dia nak tahu hubungan bentuk dan saiz tadi. Parameter tadi tu berubah dengan masa. Hubungan dia dengan masa pula, okey. Tadi masa dia dia biarkan selama 20 minit, 10 minit dan selepas tu 20 minit dia tengok semula perubahan yang berlaku. Okey. Apabila masa bertambah, okey, masa bertambah kan daripada 0 minit mula-mula kita letak aiskrim, okey, ke 10 minit. Okey, masa bertambah, okey, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata. Okey, bila tambah lagi masa, bentuk dia pun dah makin berubah. Okey, dan saiznya semakin mengecil. Betul kan? Okey, jadi perhubungan ruang dan masa dalam situasi di atas situasi pada aiskrim tadi, apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okey, itu dia punya perhubungan ruang dan masa. Okey, dia punya perhubungan ruang dan masa ni ayat dia. Okey, apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okey. Okey, kita nak pergi kepada seterusnya. Kita tengok satu aktiviti berkaitan perhubungan ruang dan masa ni. Okey, dalam buku teks awak muka surat 7. Okey, cikgu akan tunjuk Okey. Aktiviti dia, doh dan masa. Alat dan bahan, 1 cawan tepung gandum, 150 ml air suam, 1 sudu kecil gula, 1 sudu kecil yeast, beg bekas plastik, pen penanda biru dan merah. Okey, yang ini bila kita tengok ada 1 cawan tepung gandum, ada pula air suam, ada pula gula, ada sudu kecil yeast. Tahu tak yeast? Yeast ni bahan yang digunakan dalam pembuatan roti dan donat. Kalau mak awak biasa buat donat kat rumah, mesti awak tahu yeast ni. Dalam paket, dia ada yeast basah, yeast kering. Biasa kita guna yeast kering. Okey, dalam paket yang selalu kalau pergi kedai cakap nak beli Mauripan. Mauripan tu adalah yeast. Okey, okey, biasanya yang ini kita akan buat dough lah. Untuk aktiviti ni adalah buat dough. Okey, kita tak dapat buat lah. Tapi kalau awak berkesempatan, awak boleh cuba di rumah. Okey, kita tengok je dulu. Okey, langkah-langkah. Okey, langkah pertama. Masukkan tepung. Okey, secawan tepung tadi masuk dalam bekas. Gula dan yeast. Masukkan gula. Lepas tu masukkan yeast 1 sudu. Gula tadi 1 sudu. Yeast 1 sudu. Ke dalam bekas plastik. Kemudian aduk dengan menggunakan sudu. Okey. Yang ini dah masuk dalam bekas. Awak kacau. Okey. Awak ratakanlah campuran ni. Okey. Yang ini belum berbuah air. Okey, langkah kedua, masukkan 150 ml air suam dan aduk campuran sehingga menjadi dough. Okey, masukkan 150 ml air suam dan kacau tepung, gula, yeast tadi sehingga menjadi
campuran dan jadi doh. Okey. Okey, langkah ketiga. Okey, ratakan doh di dalam bekas. Okey, kita dah kacau tadi, dah jadi doh. Kita ratakan pakai sudu. Okey. Tandakan paras awal doh dengan pen penanda biru. Okey, yang ini paras awal doh. Maksudnya kita kena guna bekas plastik yang boleh nampak. Bekas plastik sinar lah, boleh nampak. Daripada luar kita boleh nampak doh tu. Okey, tandakan paras awal doh dengan pen penanda biru. Okey, dah tanda dengan pen penanda biru. Okey, biarkan doh selama 30 minit. Okey, lepas tu kita biarkan doh selama 30 minit. Okey. Lepas tu langkah seterusnya. Okey, langkah keempat. Tandakan paras akhir doh dengan pen penanda merah. Kemudian bincangkan parameter yang berubah dengan masa yang terlibat dalam aktiviti ini. Okey. Selepas biar 30 minit, lepas tu kita buat penanda pula dekat bahagian mana paras doh tu selepas 30 minit. Okey. Kita tengok pemerhatian yang berlaku dekat sini. Okey. Okey, pemerhatian. Okey, ni doh yang masa selepas kita dah kacau, dah jadikan doh, kita dah ratakan, dah tanda dengan pen warna biru. Okey, selepas 30 minit, kita tengok balik. Okey, dan kita tanda paras doh yang terakhir selepas 30 minit dengan pen penanda merah. Okey, dekat sini kita boleh nampak dah perubahan dia. Okey, perubahan yang berlaku pada doh tadi. Okey, yang pertama kita nampak dia berubah bentuk. Kita panggil bentuk lah. Okey, dia berubah bentuk. Dia tak berubah bentuk. Kita nak cakap dia tu rata. Daripada dia rata tadi, dah ratakan. Dia berubah kembang. Dia dah, dia punya doh tu boleh kembang pula. Kembang tu dia dah naik. Lepas tu ada, apa tu? Bubble. Dia nampak ada bubble-bubble sikit. Doh tu dah kembang. Okey, perubahan kedua dari segi saiz lah. Daripada dia rendah tadi tu, saiz dia kurang. Okey, bertambah besar. Sebab aras doh tadi dah naik. Okey, daripada kurang sedikit, dah bertambah. Bertambah besar saiz dia. Okey, bentuk dia tadi rata. Kemudian dia berubah kembang. Dia kembang tu dia kembung kat tengah. Dia, kalau biasa kita tengok orang buat donat lah, bila selepas dia tinggalkan sekejap, doh tadi daripada separuh dia dah jadi penuh. Okey. Macam mana kita nak perihalkan perhubungan ruang dan masa? Okey, kita tengok seterusnya. Soalan. Bagaimanakah parameter doh yang telah kamu kenal pasti berubah dengan masa? Okey, kita tengok Okey, apabila masa bertambah, masa tadi bertambah daripada 0 minit, kita buat, lepas tu kita tinggalkan 30 minit. Selepas tu baru kita tengok balik hasil doh tadi. Okey, apabila masa bertambah, doh mengembang dan saiznya semakin bertambah. Okey, dekat sini parameter yang terlibat tadi. Okey, parameter yang terlibat tadi adalah cikgu pergi dekat. Okey, parameter yang terlibat tadi adalah bentuk doh dan saiz doh. Okey, cikgu ulang balik perhubungan ruang dan masa yang kita boleh ceritakan dalam aktiviti ini adalah
Apabila masa bertambah, doh mengembang dan saiznya semakin bertambah. Okey. Soalan ni dia tanya bagaimanakah parameter doh yang telah kamu kenal pasti berubah dengan masa. Parameter dia tadi adalah bentuk dia mengembang dan saiznya. Okey, tambah sikit kat sini lah. Okey, tambah sikit kat sini. Okey, cikgu betulkan sekejap. Okey, cikgu dah betulkan. Okey, bagaimanakah parameter doh yang telah kamu kenal pasti berubah dengan masa? Parameter doh tu adalah bentuk. Kita kena pasti adalah bentuk dia mengembang dan saiz dia. Okey, dia punya perhubungan ruang dan masa. Sekali lagi cikgu ulang. Apabila masa bertambah, bentuk doh mengembang dan saiznya semakin bertambah. Okey. Okey, itu saja penerangan cikgu pada hari ini. Okey, cikgu nak awak tulis tulis laporan untuk aktiviti ini dalam buku sains. Buku tulis sains awak tu buku panjang kan? Okey, guna buku sains. Okey.